Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati, mudahkan matematik anda. Sebelum ni kita dah belajar tajuk indeks. Okey, indeks tu contohnya lah. Kalau kita ada 100. Okey, apa nombor kuasa yang boleh bagi 100? 10 kuasa 2. Okey, 10 kuasa 2. Yang ini kita panggil dia bentuk indeks. Bentuk indeks. Itu kena ingat. Okey. Bila kita buat penukaran, dia boleh menjadi logaritma. Log asas 10. Okay, yang ini adalah asas, ini adalah indeks. Jadi asas dia turun 100 samalah dengan 2. Ni kita panggil dia bentuk logaritma. Logaritm. Bentuk logaritma. Benda tu juga, cuma kita ubah sesuai sahaja bentuk dia kepada bentuk log daripada bentuk indeks. So dia boleh turun, dia boleh naik. Maknanya boleh bertukar. Bentuk log. Ni nampak tak ni? Nampak tak? Okey. Jadi kalau kita tekan log ni bermaksud log asas 10. Yang ni. Okey, log asas 10 100. Tekan log, tekan 100. Okey, log 100. Log 100 bermaksud log asas 10. Logaritma asas 10 sahaja yang ada dalam kalkulator kita. Jadi tekan sama dengan, so dia bagi jawapan dia 2. Maka betul lah, log 100 sama dengan 2. Cuba tekan log asas 10 1000. Dapat berapa? 3. Dapat 3. Okay, cuba kita tukar pada bentuk indeks. Ni bentuk log 10 kuasa 3. 1000 dulu. 1000 duduk depan sama dengan seolah-olah 10 ni kita tolak dia naik atas. Nampak tak? Jadi 10 kuasa 3. Okey, benda tu juga. Tadi kita ada yang ni, tukar sini. Sekarang kita ada yang ni, tukar sini. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Jadi kalau kita ada 16. 16 berapa kuasa berapa boleh? Okey, 4 kuasa 2. Ini bentuk indeks. Okey, tukar kepada bentuk log. Apa jadi? Log asas berapa? Dia kena ada asas kecil ya. Kalau 100 10 kuasa 2 jadi log 10, seolah-olah 10 ni turun. Jadi bila 10 turun, 2 pun turun. Okey, itu apa jadi kat sini? Log 4. Log asas 4 ni, asas 6 lah. Sama dengan 2. Yang ni tak boleh tekan kalkulator. Sebab dalam kalkulator tak ada asas 4. Tu kena buat cerita lain pula lah. Dia untuk log ni cuma asas 10 sahaja. Okey, jadi di sini kita tukar daripada bentuk indeks kepada bentuk log. Okey, begitulah sebaliknya bila ada dalam bentuk log, kita boleh tukar kepada bentuk indeks.
Okey, selain daripada 4 kuasa 2, 16 ni berapa kuasa berapa pula lagi boleh? Selain daripada 4 kuasa 2, ada lagi tak? Ada Berapa? 2 kuasa 4. 2 kuasa 4. Nampak? 2 darab 2 darab 2 darab 2. Dapatlah juga 16. Okey, yang ni kalau tukar kepada bentuk log apa jadi? Siapa asas sekarang? 2. 2 ni seolah-olah kita bawa turun pula. Okey, jadi log asas 2 16 sama adalah dengan bila 2 buat turun 4 pun ikut turun. Nampak? 16 tu dia boleh ada 2. Asas 4 boleh, asas 2 pun boleh. Okey. Jadi kalau secara amnya kita ada satu nombor sama dengan satu nombor lain kuasa satu nombor. Yang ni bentuk indeks. Bentuk indeks. Okey, sekarang tukar kepada bentuk log. Apa jadi? Log asas A N akan sama dengan siapa? X. Yang ini kena duduk dalam kepala untuk penukaran daripada bentuk indeks kepada bentuk log. Okey? Begitulah juga di sebaliknya. Kita pakai huruf lain pula. Kalau kita ada log asas B M, contohlah, sama dengan Y. Yang ini bentuk log kita panggil. Okey, sekarang tukar kepada indeks. Zafran. M sama dengan B kosong. Yes, cantik. Macam tu je tukar. Okey. Jadi yang ini pun kena duduk dalam kepala. Okey, ambil dulu. Nampak tak? Soalan dia kata ungkapkan setiap berikut dalam bentuk log. Buat je lah. Okay, yang ni pula tukar kepada bentuk indeks. Buat yang dulu dalam buku. Lagi kita tengok sama ke tak dengan yang cikgu bagi. Kalau macam soalan 4 ni, soalan 5 ni kita pindah tempat dulu. Lebih senang kita nampak nak buat macam tadi. Ni pun tak apa, pindah tempat dulu. 8N duduk sana, square root 5 duduk, cert 5 duduk belah sini. Anda boleh panggil cert dah. So anda belajar cert kan. Lepas dah angkat tangan. Yang ni dulu, yang 1 sampai 6 dulu. Okey, bagus. Orang lain. Okey, bagus. Okey. So sini dapat apa? Log asas 3. Tulisnya tu. Log asas 3 2, 4, 3 sama dengan 5. Siap. Tu je dia nak. Okey. Seolah-olah 3 ni kita tarik dia turun sebab dia adalah base. Okey, asas. Dia adalah asas, yang ni adalah indeks. Okey. Yang ni pula log asas apa? 121. Okey, 121 11. Yang ni dia kecil je ni. Okey, sama dengan 0.5. okey, 0.5. Macam tu je. Okey, yang ni pula log asas apa ni, Danish? Ya. Ni asas apa ni? Asas 5. Asas 5 1/1000.
125 sama dengan Nadia. Ya, dari 3. Ya. Alright. Siap. Ni pun siap. Asal ni siapa ni asal ni? 7. Asas 7P. Nampak tak? Yang ni dia kecil je. Yang ni dia besar. Akan sama dengan X. Okey. Senang nampak. Seolah-olah dia ni buat turun. 7 ni buat turun. Okay, dia kena log, dia tak boleh duduk seorang-seorang dia. Dia kena log asas apa. Kalau 10, kadang-kadang dia tulis LG. Kadang-kadang dia tak tulis. Kalau log asas 10. Lain semua asas dia kena tulis. Macam ni. Okey, macam ni tadi. Okey, macam ni tadi. Dia kena tulis. Ni bentuk indeks, ni bentuk log. Ni bentuk log, ni bentuk indeks. Seolah-olah kita tolak dia naik lah. Alright. Okey. Jadi sekarang kalau kita tengok yang kelima. Yang kelima nak mudah kita tukar tempat macam ni dulu. Y duduk depan. Yang kuasa tu duduk di belakang. Senang kita nak tarik dia turun. Jadi yang ni log asas apa ni? Log asas apa? X. Log asas X Y sama dengan 9. Baru kita boleh nampak. Tadi log asas P dah hilang. Okey, yang ni pun sama. Tukar tempat dulu. Yang kuasa tu duduk sebelah kanan. Supaya senang kita nampak siapa asas dia. Kan? Jadi yang ni log asas apa ni, Zafran? Log X, Y. Ni. Yang nombor 6. Nampak tak nombor 6 ni? Nampak. Log asas apa? Log asas 8. Log asas 8. Set 5. Okey, set 5. Sama dengan N. Yes, sama dengan N. Tu je. Okey. Senang sangat-sangat lah. Ni daripada bentuk indeks kepada bentuk log. Okey, tengok soalan yang di bawah. Dia terbalik. Cara dia sama lah. Cara dia sama. Okey. Yang pertama apa tu? Senang ya. Yang pertama tu apa? 504 sama dengan 625. Tak, 625 dulu. Lebih baik macam tu. Okey. 625 dulu. Lepas tu seolah-olah kita tolak 5 ni naik atas. Senang kan? Jadi 5 kuasa 4. Ni kata bentuk indeks. Bentuk indeks lah. Buat hal lain. Yang nombor 2 ni apa jawapan? 49 sama dengan 7. 49 sama dengan 7 kuasa 2. Siap. Okey, nombor 3. 1/243 sama dengan 3 kuasa negatif 5. Ini bentuk indeks. Okey. Yang ni pula nombor 8. 8 sama dengan X kuasa. Kita tolak seolah-olah kita tolak dia naik. Kita faham dia tu. Yang ni kita tukar tempat dulu supaya senang nampak. Log 4 tu duduk di depan. Okey, baru senang nampak. Jadi K sama dengan 4 kuasa P. Jangan terbalik tau. Jangan P kuasa 4 tak kena. 4 tu yang kuasa seolah-olah kita tolak dia nak atas.
Okey, yang ni pun sama juga. Tukar tempat dulu supaya log duduk di depan supaya senang kita nampak. Okey. Sama dengan 0.2. Tukar tempat dulu. Baru senang nampak. Setuju. Sama dengan A kuasa 0.2. Baru sempurna. Okey, tukar daripada bentuk log kepada bentuk indeks. Okey, boleh setakat ni? Okey. Yang ini tak ada masalah. Tekan saja kalkulator. Bila dia kata log asas 10, tekan je kalkulator, buh jawapan. Yang ni kena jaga nah. Yang ni bila tekan kalkulator, dia kena letak kurungan. Takut sekali lagi dia baca tak betul. Kalau buat pecahan, buh kurungan. Patut pakai bahagi pun boleh. Okey, tekan dulu kalkulator. Cuma yang di sini sekali lagi cikgu hebat. Okey, yang ni sebab dia asas 10, yang ni dulu tekan dua ni. Yang asas 10 tak ada masalah. Tekan je kalkulator. Okay, cuba tengok sekejap untuk yang okey, apa jadi kalau kita tekan log 3? Apa jadi pada log 3 guna pecahan ni? Okey, apa jadi? Log 3/4. Tengok apa jadi. Kita dapat negatif sifar. Kalau log biasanya kita ambil 4 Baik. Katalah cikgu tak mau ambil per, cikgu buat tanda bahagi. Okey, kalau kita pakai log 3 bahagi 4. Okey, dia baca lagu mana? Nampak? Jawapan dia dah berbeza. Yang ni yang takut ni kalau pakai bahagi tu. Okey. So nak selamat, kalau pakai bahagi ke, pakai per ke, buh kurungan. Dia tak sama tau. Dia baca log 3 dulu, baru per 4. Okey, jadi nak selamat, kita tekan log, buh kurungan. 3 per boleh, bahagi boleh. Dia baca log 3/4 sebab 3/4 yang kurung. Nampak ada beza. Yang ni sama dengan baru sama dengan yang mula-mula tadi. Yang ni yang betul. Jawapan ni yang betul. Ni yang kena jaga bila ada pecahan untuk tekan kalkulator. Okey? Boleh. Baik, cuba tekan log 1. Cuba tekan log 1, apa dapat? Kosong. Log 1. Kosong. Jadi tekan dapat 0. Okey, 0. Jadi dalam kepala kita soalan 6 dengan soalan 5 ni dah tentulah 0. Apa juga asas tak kisah. Okey, apa juga asas, kalau log dia adalah 1, maka nilai dia confirm 0. Apa juga asas, tak kisah. Okey, tak kisah yang itu. Apa juga asas. Okey, cuba tekan log negatif 1. Log negatif 1. Apa dapat? Make error. Okey. Tak akan jumpa sampai bila-bila log negatif. Tak kira lah asas apa pun, log negatif tak wujud. Tu kena pelik dah no. Okey, log negatif 2 contohnya. Ini tak boleh cari. Tak boleh cari. Pasal apa tak boleh? Pasal apa tak boleh?
Cuba kita tengok. Katalah kita kata log tadi kan. Log negatif 2 ni sama dengan 1 unknown. Betul ya? Okey. Log asal 10 contohnya. Log asal 10 negatif 2. Okey, sekarang tukar kepada indeks apa jadi? Negatif 2 sama dengan 10 kuasa X. Okey. Mana mungkin X tadi positif. Mana mungkin satu nilai bila dikuasakan positif dapat negatif. Mana mungkin. Kalau X tu negatif pun dia akan jadi positif yang ini. Sebab kalau kuasa negatif adalah 1 per, maka dia akan jadi positif. Tak mungkin dia akan jumpa negatif. Okey? Ada sebab tu dia naik max error. Kalau negatif, faham, dia tak akan wujud. Okey? Tak kisahlah asas apa pun. Asas apa pun, kalau nombor dia negatif, yang ini tak boleh cari. Okey, cuba tekan log sifar pula. Cuba tekan, apa jadi? Log 0. Apa jadi? Met error. Juga tak wujud. Okey, juga tak wujud. Sebab mana mungkin di sini kalau 0 ada satu nilai lain di atas sama dengan pula. Mana mungkin. Okey? Kes macam ni lah. Kalau di sini 0 kan, mana mungkin ada satu nombor. Tak boleh cari juga. Okey, jadi log 1 je 0. Log 1 ada. Okey, cuba tekan log 10. Log 10. Log 10. Apa? 1. 1. Jadi pegang di sini asal 10 tau. Yang ni maksudnya asal 10. Jadi kalau log tu sama asas dengan nombor, log asas M. M juga. Kalau nombor dia sama, log asal 22. Log asal 33. Log asal 44. Jawapan dia mesti 1. Ni bukti log 10 10 1. Jadi sebarang nombor sama dengan asas dia, maka dia adalah 1. Contoh log 22 mesti jawapan dia 1. Langkah kalkulator tak boleh tekan lah sebab asas 2. Asas 10 sahaja. Ni loan lah asas E ni dia kat universiti nanti. Sekarang ni tak ada lagi. Okey? Kalau log asas 3 juga akan dapat 1. Jadi kita pegang hak ni. Yang ni mesti duduk dalam kepala. Satu lagi yang 0 tadi tu, log asas apa-apa saja 1 mesti dapat sifar. Ini pun kena duduk dalam kepala. Ni kena ingat ni. Ni kena ingat. Okey. Jadi kalau dah tahu yang ini, tak ada masalah lah untuk jawab soalan 3. Okey. Yang ni penting ni. Log asas sama dengan base. Sama dengan nombor. Asas sama dengan nombor. Mesti 1. Log 1 mesti 0. Yang ni dah tahu, kena tahu dalam kepala kita. Ya. Okey, boleh ingat? Log negatif tak wujud. Mari kita nak jawab soalan 3 sat. Jadi soalan 3 ni jadikan dia satu unknown. Lepas tu tukar kepada indeks macam mana? Ni kegunaan penukaran tadi. Siapa di depan ni? Kalau tukar pada indeks, Jafran? Siapa?
Apa di depan? 216. 2 dengar je. 216 akan sama dengan siapa? 6 kuasa X. Nampak tak? Kita tukar daripada bentuk log kepada bentuk indeks supaya senang nak buat kerja. Okey, 216 ni buat balik dalam tajuk indeks hari tu. 216 ni boleh cari tak 6 kuasa berapa? Supaya nak samakan yang ini. Ni balik kepada tajuk indeks. 6 kuasa berapa 216? 3. Dia kena try and error. 6 kuasa ni pakai yang V terbalik ni. Ni V terbalik ni. Okey, 6 kuasa 3 contoh. Dapat 216, maka di sini adalah 6 kuasa 3. Oleh itu X sama dengan siapa? X sama dengan 3. Ni kita balik kepada hukum indeks. Persamaan indeks kan? A kuasa M sama dengan A kuasa N. Oleh itu M sama dengan N. Inilah kat sini. Titik 3 tu oleh itu. Therefore. Dia bukan potong dah. Jangan sekali-kali potong A bukan. Dia kita buat handaian. 6 sebab dia persamaan. Ini cara kita nak selesaikan soalan 3 ni. Bila dia bagi dalam bentuk log yang bukan asas 10, kita tukar dulu kepada indeks. Lebih mudah. So sama kes ya, sama kes dia. 0.25 sama dengan 2 kuasa Y. Macam mana nak cari ni? So yang ini tukar kepada pecahan sat. Apa jadi 0.25? Tukar pada pecahan 1/4. Yes, 1/4. 2 kuasa Y. Di sini 1/1. Boleh tak kita tukar kepada 4 kuasa berapa? 4 kuasa negatif 1. Ya. Ni dulu. Dia kena bagi jadi asas 2 kat sini. 4 boleh cari tak? Ni kita balik kepada indeks dah. Letak main log dah. Tukar pada sini je jadi indeks balik dah. 2 kuasa 2 kuasa negatif 1. Kan? Sebelah kanan tak apalah sebab 2 kuasa Y. Okey. 2 ni. Hukum indeks. A kuasa M kuasa N. A kuasa MN kan. Ni hukum indeks tak boleh lupa. Tak boleh lupa sebab nak guna kat sini. So yang ni akan jadi 2 kuasa berapa ni? 2 darab negatif 1. So akan dapat negatif 2 sebelah kiri. Samalah sebelah kanan. Barulah therefore Y sama dengan negatif 2. Siap. Cuba tengok jalan penyelesaian tu. Dia ada kaitan dengan tajuk indeks. Nampak? Kalau tidak 0.25 macam mana nak cari 2 kuasa berapa kalau tak tukar? So dia kena tukar kepada pecahan, lepas tu tukar pada kuasa negatif, tukar pula kepada indeks. Lepas tu pakai hukum indeks yang ini baru boleh selesai. Tengok. Ya. Kalau dapat positif 2 salah kan? Kalau dapat positif 2 salah. Okey. Baik. Kita ambil hukum besar. Yang ni kena salin . 3 ni kena tahu. Kalau dia darab, log dia kita buka jadi tambah. Kalau bahagi,
log dia kita buka jadi tolak. Kalau kuasa log dia, kuasa nombor dia M tu boleh datang depan. Dia boleh pergi, dia boleh balik. Hukum log ni memang kena pakai banyak. Okey, dapat dah? Baik, ni adalah hukum. So hukum dia tak boleh pindah. So jangan kata di sini kalau ada log X tambah Y. Ini selalu berlaku. Kalau ada log sebarang asas X tambah Y, ramailah buka macam ni. Ini banyaklah berlaku. Akan buat macam ni. Ingat algebra, faktor, kembang. Yang ni banyak berlaku. Takkanlah di sini 5 darab 2 akan sama dengan 5 tambah 2. Kalau belah belakang dia sama. Okey. So kalau tambah dalam kurungan, mesti kalau berkurungan pun tak apa. Jadi senang kita nampak. Okey. Kita buat kurungan dalam ni supaya senang kita nampak. Kalau dalam kurungan darab, baru kita boleh buka macam ni. Kalau dalam kurungan bahagi, baru buka macam ni. So kalau tambah dalam kurungan, tiada penyelesaian. Tiada penyelesaian, tiada hukum. Tiada hukum. Sama juga kalau X tolak Y, jangan pula pergi buka lagu ni. Ini banyak berlaku lah. Cukup banyak. Bila buka yang ni automatik lah, dah salah. Automatik. Kalau dia tambah dalam kurungan, tak ada hukum. Kalau dia tolak dalam kurungan, tak ada hukum. Kena faham. Hukum hanya untuk X darab Y, X bahagi Y sahaja. Tidak lebih baik dia bubuh juga hukum kat situ. Tidak. Jadi yang ini tak boleh berlaku. Ingat sampai bila-bila. Okey? Baik, so kita tengok pada soalan sekejap. Yang ni banyak favorite lah ni. Ni memang favorite soalan. Kita tengok soalan yang pertama dulu. Lagi yang lain tu buat sendiri. Okey. Soalan macam ni, kita nak kena cantum. Kita fikir, nak bagi jadi satu log. Bila nak cantum, kita tengok hukum. Hukum log, ya. Kalau kita nak cantum, dia tak boleh ada nombor di depan log. Yang ni okey, yang ni okey, yang ini. Okey? Dia kena buat apa ni? Dia kena naik atas ni. Ikut hukum log yang ketiga. Okey? So yang ini dulu. Satu tak boleh, yang lain pun jangan buat dulu. Dia yang lain ni ambil sahaja balik. Dia sebab dia tak berubah apa-apa, salin saja balik. Ni asas A. Bila dah ada macam ni, kerja mudahlah. Jadikan satu sahaja log. Lepas tu buka kurungan besar-besar. Isilah nombor yang ada. Kalau tambah, buat apa? Dalam ni? Darab 14. Ni tolak. Bahagi 63. Tu adalah penggunaan formula hukum tadi tu. Okey, selagi dua duduk di bawah ni tak boleh nak cantum. Sebab tu dua kena nak atas dulu. Sebab tadi hukum dia log XY. Jadi log X tambah log Y. Asas ikut. Dia kena asas sama. Baru boleh buat. Okey, so kira hak ni berapa dapat ni? 72. Log asas A berapa? 72.
72. Tak boleh buat apa-apa dah. Inilah jawapan. Log asas A tak tahu A berapa, so tak boleh cari lah. Berhenti kat situ je. Jangan pula pergi tekan log 72 dalam kalkulator. A tak tahu berapa nombor. Jadi kita berhenti kat situ je. Cuma di sini soalan dia kata permudahkan. Ringkas saja. Okey. Dah jumpa soalan 3 ni, try dulu Ustaz. Apa jadi? Dah tu. Okey, so langkah pertama buat apa Zafran? Ambil log X 15 kuasa 3. Betul. Alex. Okey, tolak Log X 6 kuasa 2. Okey, good. Yang ni? Log X 125 kuasa 1/3. Yes. Alright. Ni langkah yang pertama. Betul. Okey, langkah yang kedua, log X dulu, duduk sorang-sorang. Buka kurungan besar-besar. Siapa nak isi kat dalam? 15 kuasa 3 bahagi 6 kuasa 2 bahagi, boleh tak cari 125 kuasa 1/3. Bila kita tekan kalkulator untuk kuasa. Untuk kuasa ni, yang ni tahu kuasa. Jadi kita ada 125. Kalau kita tulis kuasa 1/3 macam ni, dia baca 125 kuasa 1/3. Okey? Tak percaya tekan kereta. Nampak tak? Dia bagi yang ni. Bila ada pecahan, tolong jaga. Bila ada pecahan, kena kuasa berkurungan. 125 kuasa yang V terbalik tu dalam kurungan 1/3. Kalau tidak, sekali lagi dia baca blend. Ya. So yang ni apa jawapan dia? Nampak tak? So jawapan dia adalah 5. Sebenarnya kalau tertukar dalam bentuk indeks boleh aja. Ni yang ni. 125 ni 5 kuasa berapa? 3 kan? Kuasa 1/3. Itu ya 3 tu mati sebab dia hukum indeks tadi 3 darab 1/3. Tu yang dia jadi 5. Kalau guna kalkulator, tolonglah di sini kena bracket. Baru dia jadi. Yang ni tekan ajalah kalkulator. Log X 15 kuasa 3 bahagi 6 kuasa 2 bahagi 5. Tekan je kalkulator. Dapat apa? 18.75. Kalau nak ambil pecahan, tekan je lah pecahan. 75/4 kan? Boleh. Log X, nak cantik kita ambil pecahan lah sebab dia bagi jadi pecahan kan? 75/4. Jangan ambil nombor bercampur. Alright. Boleh? Setakat ni. Ni penggunaan hukum logaritma. Yang 3 tadi, tengok 3 kita 2 kita pakai hukum yang ketiga dan hukum yang kedua. Bila tolak dia kena bahagi bila dicantum. Okey, so langkah pertama tak mau 4, tak mau 3. Itu dulu. So log asas A 48 tolak log asas A apa ni? 6/4. 6/4. Kalau cari nilai pun tak apa. Nak biar 6/4 dulu pun tak apa. Tambah log asas A 12/3. Nampak hukum log yang ketiga. Okey, lepas tu bolehlah dah cantum.
log asas A dalam kurungan berapa nak buh? 48. Kalau tolak bahagi 6 kuasa 4. Kalau darab kalau tambah darab 12 kuasa 3. Okey, kira dapat apa? Kira dalam kurungan. Pakai kalkulator terus direct pun boleh. Buat tanda bahagi senang. 64. 64. Habislah. Berhentilah kan tuan. Sama ke semua? Sama ke? Sama. Alright. Mari kita tengok yang ni sebelum kita berhenti. Yang soalan 4. So 5, 6 tu dah boleh buat sendiri. Minggu depan kita sambung untuk penukaran asas. Okey. So langkah yang pertama, semua ni nak kena kuasa 5 dah. Bukan Q saja. Jangan duk silap. Jangan kata P Q kuasa 5. Salah. Kalau kata hak tu salah. Okey. Jadi bila kita tengok macam tu, log asas A ke semua kena kuasa 5. Tu kena faham. Ya, langkah pertama jangan terus PQ kuasa 5. Habis. Okey, tambah yang ni tak apalah. Log asas A P kuasa 2 kan? Tolak log asas A Q kuasa 3. Okey. Kalau tengok macam ni, barulah log asas A buka kurungan isi dalam dia. Kalau di sini P Q kuasa 5, P kuasa 5, Q pun kuasa 5. Jangan ambil Q saja kuasa 5, kesian kat dia tinggal. Nah, jaga nah, kalau ada tengok di sini dua-dua kena kuasa 5. Okey, kalau darab tambah darab P kuasa 2. Okey, kalau tolak bahagi buat per boleh, buat bahagi boleh. Nampak cantiknya kalau kita buat bahagi, buat per. Nampak cantik sekali, senang nak matikan. Nampak tak penyelesaian? Tang ni yang takut ni. Yang ni okey, darab. Yang ni okey, bahagi. Bahagi dia boleh buat per, dia boleh buat tanda bahagi. Lepas tu, log asas A, ringkas yang dalam kurungan sahaja jadi apa? Pak Cikgu Ustaz? Hukum indeks ni. Ada darab, ada bahagi. P kuasa berapa sekarang? P kuasa 7, Q kuasa berapa? 2. Ni 5 dengan 3 kan? Alright, siap. Tak berkurungan pun boleh, tak berkurungan lepas ni pun boleh. So itu adalah penggunaan. So dua beradik, indeks, hukum log memang tak boleh pisah. Dia dua beradik kembar. Okey. Baik, so tak ada apa, kita berhenti dulu kat sini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Baik. Terima kasih, Cikgu. Sama.